Boleh saya mula? Okey. Salam sejahtera, selamat pagi. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudari jurnalis kerana sudi datang. Saya percaya ini adalah kali pertama selepas COVID-19 kita mengadakan PC ini. Dan hari ini bersama dengan saya adalah terlebih dahulu nama saya Mak Kah Kiong. Bersama saya adalah Cliff Tat Wei Shin, ya, Timbalan Biro Penerangan Pemuda Nasional. Chek Kwang Weng, Timbalan Setiausaha Organisasi, ya, bersama saya untuk mengadakan sidang media untuk pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ingin mulakan sidang media saya dengan 3 kisah benar yang berlaku di masyarakat kita, ya. Yang pertama, saya telah dimaklumkan Mooncake Festival. Mooncake Festival ada satu Mooncake Festival ni dia mementingkan kekeluargaan. Ada satu keluarga, dia orang bersama-sama makan bersama-sama. Namun demikian anak Cina, anak sulung mereka bukan warga negara, tetapi anak kedua, anak ketiga warga negara. Ini anak Cina. Ada satu kisah yang kedua, kisah benar Melayu, ya. Dia dari dulunya dia hasil bayi buangan. Bayi buangan sejak kelahiran tak ada. Sampai dia dibawa besar oleh neneknya, identiti negara tak ada. So masalah macam ni kalau ditangkap, dia mungkin di kuarantin dengan immigration, tak tahu nak hantar ke Indonesia ke atau negara lain sebab dia bayi buangan. Yang ketiga, kisah benar yang ketiga, anak India. Dia sejak kecil-kecil telah anak angkatkan. Tetapi bila dilahirkan, banyak dokumentasi tak ada. Bila anak angkatkan, dia tidak boleh jadi warga negara. Nah, itu tiga masalah yang sering kita nampak dalam masyarakat kita. Dan mereka sepatutnya layak menjadi warga negara, tetapi disebabkan kekangan undang-undang, mereka tidak dapat jadi warga negara. Dan hari ini, isu ini, sidang media pada pagi ini adalah berkaitan dengan isu taraf kewarganegaraan terhadap kanak-kanak, ya. Saya mulakan secara sedikit sebanyak nak jelaskan, kita ada 4 cara untuk mendapatkan warga negara, ya. Yang pertama, Operation by Law di bawah perkara 14. Yang kedua, secara registration. Yang ketiga, naturalization. Yang keempat, incorporation. Pagi ini saya nak titik beratkan 2 perkara, iaitu Operation by Law di bawah perkara 14 dan registration, ya. Saya nak jelaskan sikit untuk Operation by Law. Operation by Law-nya seperti saya atau kita yang hadir pada pagi ini, apabila kita lahir di dalam persekutuan, ya, dalam persekutuan, salah satu ibu bapa kita adalah warga negara, maka secara automatiknya kita akan dapat warga negara. Maksudnya, bila kamu ada sijil kelahiran diisukan oleh hospital, kamu bawa ke JPN, daftar sah warga negara. Secara automatik, tak payah daftar. Itu di bawah Operation by Law, di bawah perkara 14 Perlembagaan Persekutuan kita. Yang kedua, registration. Maksudnya kamu tak layak pada mulanya, kamu kena daftar. Okey. Hari ini saya nak fokus 2, iaitu Operations by Law dan Registration di bawah perkara 15A, khususnya khas untuk kanak-kanak. 3 kisah benar tersebut adalah berkait rapat. Okey. Secara ringkasnya tadi saya telah nyatakan, anak dilahirkan dalam persekutuan, ya, persekutuan. Salah ibu bapanya adalah warga negara, layak menjadi warga negara. Berbeza dengan kes yang ke belakang ni hangat, anak dilahirkan di luar negara, ya. Ibu dia warga Malaysia, mereka tak layak. Okey. Ini beza, ya. Okey. Nah, pada tahun 2017, Datuk Seri Mak Siu Kiong, bekas Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia, telah melihat perkara ini berkaitan dengan warga negara. Okey. Kita mendapati
banyak isu-isu berlaku di perkara yang pertama dan kedua. Kalau kamu lihat, anak dilahirkan dalam persekutuan, bapaknya warga negara dan ibunya bukan warga negara, mereka tidak kahwin, anaknya tak layak jadi warga negara. Okey. Yang kedua, bayi buangan. Ini lagi teruk. Sijil kelahiran pun tak ada. Isu ni sensitif sikit. Kerana banyak kes melibatkan masyarakat yang lain, Muslim atau non-Muslim. Apabila mereka ada masalah, mereka terus buang bayi tersebut sebab anak di luar perkahwinan, ya. Mereka lahirkan sendiri, tidak di hospital, maka jadi bayi buangan. Sijil kelahiran pun tak ada. Isu ketiga yang ke belakang hangat ni lah, okey? Dan untuk ini, yang pertama, bapa warga negara, mak bukan warga negara, tetapi telah lahirkan anak tanpa perkahwinan yang sah, ya. Dalam isu ini pada tahun 2017, Datuk Seri Mak Siu Keong, nanti saya akan tunjukkan, kita terima banyak permohonan, lebih kurang 343, ya. Sampai sekarang saya percaya mereka masih bukan warga Malaysia lagi. Okay. Dan pada masa Datuk Seri Mak Siu Keong, kita cuba membuat permohonan untuk mereka. Namun demikian, kita kecundang dalam pilihan raya umum yang 14, dan sepatutnya kerajaan PH yang menjanjikan, kalau tak silap saya, pertukaran IC daripada IC merah ke biru boleh dilaksanakan, sebab dalam perlembagaan memberi kuasa kepada menteri untuk membantu kes-kes yang macam ni. Kuasa warga negara, sepatutnya menteri boleh membuat perubahan, tetapi kerajaan PH gagal melakukan. Okay. So kita kembali kepada ni. Hari ini gerakan masalah ni telah timbul. Kita terpanggil untuk membuat satu perubahan secara keseluruhan, ya. Dulu kita membantu orang untuk membuat permohonan, tetapi masalah pokoknya adalah undang-undang itu sendiri. Nah, tadi saya jelaskan kalau kamu lahirkan di persekutuan, salah satu ibu bapa adalah warga negara, kamu sepatutnya layak. Tetapi dalam kes ni, kenapa kahwin dengan ibu bukan warga negara, lahirkan anak, kenapa dengan ibu yang bukan warga negara tanpa perkahwinan, anak dilahirkan tidak dapat warga negara walaupun ada laporan DNA, ya. Banyak kes ini telah bawa ke mahkamah tak terima. Mahkamah terima kalau anak kamu dilahirkan tak ada perkahwinan yang sah, tak ada sijil perkahwinan, mereka akan tolak permohonan walaupun terdapat laporan DNA menunjukkan itu bapa kandung saya. So ada faham? Dia pergi ke mahkamah, banyak kes, dia telah tunjuk kepada hakim, bapa kandung adalah warga negara, tapi mak saya bukan warga negara. Tetapi mahkamah, undang-undang hanya melihat sijil perkahwinan. Kamu dilahirkan sebelum tu, sama ada perkahwinan sudah dilangsungkan atau tidak. Maka kembali pada isu yang kisah benar saya telah kongsikan tadi. Anak sulung bukan warga negara, anak kedua warga negara, anak ketiga warga negara. Kenapa? Ya. Tadi ni jawapannya, tidak layak mahkamah menitik beratkan sijil perkahwinan tidak melihat laporan DNA. Kenapa? Kenapa perkara ini berlaku? Dan perkara ini berlaku dan gerakan nak buat perubahan. Kerana di bawah second schedule part 3 supplementary provision relating to citizenship dalam perlembagaan persekutuan, section interpretasi di bawah section 17, ya, memainkan peranan yang sangat penting. Walaupun kamu dilahirkan salah seorang bapa kandung kamu rakyat Malaysia, tetapi di bawah perkara 14, kamu tidak layak secara automatik dapat warga negara kerana disebabkan section 17. Saya jelaskan. Section 17 jelas menunjukkan, saya jelas dekat sini.
Seksyen 17 dia telah menjelaskan, dia telah memberi definisi anak luar nikah. Okey, anak luar nikah ni saya rasa agak sensitif. Tapi telah diberikan definisi anak luar nikah. Bagi anak luar nikah, definisi bapaknya sebenarnya merujuk kepada ibunya. Ibunya merujuk kepada ibu juga. Maksudnya, sekiranya kamu adalah anak luar nikah, anak dilahirkan di luar perkahwinan, undang-undang telah mendefinisikan bapa kamu adalah ibu kamu. Ibu kamu masih ibu kamu. Maka kamu telah gagal memenuhi syarat di bawah perkara 14. Salah seorang ibu bapa adalah warga negara. So, mereka kedua-dua ibu bapa dirujuk kepada ibu. Kalau ibu bukan warga negara, tak boleh dapat. Itu masalah yang menyebabkan banyak kanak-kanak tidak dapat warga negara dan hanya setakat menjadi PR saja. Apa kesannya menjadi PR? Masuk sekolah susah. Kemudahan awam tak boleh guna. Pergi hospital payah. Hospital, general hospital yang kerajaan sediakan begitu bagus, tapi mereka tidak boleh menikmati. Yang penting sekali, persekolahan. Banyak sekolah tak terima. Ya, walaupun Menteri Pendidikan kita akan friendly khas untuk pelajar-pelajar ini, tetapi secara realitinya kita tahu banyak sekolah tak terima. Itu satu masalah. Nah, tadi ini saya telah menyatakan kesan interpretasi di bawah perlembagaan kita, Seksyen 17 di skedul kedua. Dan saya teruskan dengan perkara yang kedua, ya, iaitu permohonan mereka di bawah perkara 15A. Tadi saya telah jelaskan, kanak-kanak tidak dapat warga negara secara automatik. Mereka tak ada pilihan lain. Mereka harus membuat secara pendaftaran mengikut perkara 15A. Perkara 15A telah menyatakan bagi kanak-kanak yang di bawah 21 tahun boleh membuat pendaftaran. Kalau kamu pergi jumpa pemohon-pemohon di kategori ini, semua kanak-kanak, mereka menghadapi masalah yang cukup menyakitkan hati. Benar, kita ada undang-undang membenarkan mereka membuat permohonan. Bila mereka membuat permohonan di JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, ya, JPN akan hantar permohonan mereka ke KDN. Okey? Dan kita selalu terima aduan daripada pemohon-pemohon ini. Setiap 3 bulan mereka pergi tanya JPN. JPN kata, saya tunggu KDN. So, 3 bulan lagi dia pergi tanya, saya tunggu KDN. Apabila dia ambil inisiatif cari KDN, orang KDN kata, you tunggu dekat JPN. Bila ada jawapan, kalau kamu bernasib baik, 1 tahun kemudian. Kalau kurang nasib baik, yang kita terima aduan tu dalam zaman Datuk Seri Mas Yew Keong, 3 tahun atau 4 tahun baru kita tahu. Dan keputusan tersebut adalah permohonan itu ditolak tanpa sebarang alasan yang kita tahu. Tak ada satu guideline yang jelas untuk macam mana kita boleh memenuhi syarat-syarat tersebut. Maka masa Datuk Seri masa itu kita cuba mengadakan, ya, kita membantu mereka cuba memendekkan tempoh permohonan mereka. Tapi itu bukan perkara pokok. Perkara pokok adalah macam mana kita nak tetapkan satu panduan, guideline yang cukup untuk membantu rakyat Malaysia ini, warga keluarga Malaysia ini. Maka hari ini di sini gerakan tawarkan. Pertama, berkaitan dengan Seksyen 17. Gerakan nak tawarkan, kita akan sampaikan kepada ahli-ahli parlimen. Ia akan mengambil masa, setiap ahli parlimen, supaya mencapai satu keputusan bipartisan. Kita akan membuat satu bil yang begitu jelas, tapi hari ini saya nak jelaskan Seksyen 17 harus dipindah, di mana bapa harus diberi definisi, ya, sama ada anak luar nikah atau anak yang sah, harus diberi definisi, dirujuk sebagai bapa kandung, iaitu biological father.
Bila kamu tunjuk secara DNA, kita teknologi yang terkini, kita boleh pergi JKM, Jabatan Kimia Malaysia, tunjuk DNA. Cukup, ini bapa kandung saya, dia lahirkan saya, dia yang bapa saya. Mak lahirkan saya DNA menunjukkan ini bapa saya. Layak mendapat. Maka kalau kita dah berjaya pindah ini, bapa merujuk pada bapa kandung sebagai biological father, ini akan memudahkan, ya. Dan kita juga akan memberi cadangan bagaimana mengadakan guideline panduan dalam permohonan di 15A. Kita tak nak orang tunggu sampai 10 tahun, 13 tahun atau sampai ada orang mencecah 20 tahun. Saya ada satu kes dari China Press telah membuat interview secara khas seorang anak India di anak angkat lebih kurang 25 tahun baru dia dapat Blue IC. Ini akan menyedihkan, ya, akan menyedihkan. Maka ini kita akan tawarkan dalam tawaran kita akan masuk yang relevan juga. Tapi hari ini kita nak menitik beratkan adil kepada masyarakat kita, adil kepada rakyat kita. Section 17 ni patut dipindah supaya bapa merujuk kepada bapa kandung. Hari ini gerakan akan tubuh satu kita sebenarnya telah tubuh satu jawatan khas. Jawatan khas ni dinamakan sebagai Warga Keluarga Malaysia sejajar dengan konsep yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, iaitu Keluarga Malaysia. Kita rasa, kita gerakan apabila membuat kajian, kanak-kanak ini sepatutnya mendapatkan warga negara secara automatik di bawah perkara 14, bukan secara registration. Disebabkan kekangan daripada undang-undang tersebut, maka kesianlah banyak kanak-kanak macam ni. Sebenarnya kita hari ini adalah pergerakan yang pertama gerakan lakukan. Kedua, gerakan macam mana nak lakukan ini? Kita akan masuk ke parti komponen Perikatan Nasional, menjelaskan perkara ini. Sama-sama kita akan capai konsensus untuk membuat perubahan. Ketiga, kita akan masuk agensi-agensi yang berkaitan seperti JKM, Jabatan Kimia Malaysia, JKM, Jabatan Kebajikan Malaysia. Contohnya, hari ini perkara yang saya tak sentuh secara mendalam, iaitu bayi buangan. Bayi buangan ni macam mana JKM handle? Bayi buangan ni ada bezanya Muslim dengan non-Muslim. Muslim dengan non-Muslim, hak penjagaan tu mahkamah yang berbeza. Kita akan masuk, kita gerakan akan cari orang-orang yang hebat mahir dalam aliran ni. Contohnya mufti-mufti, Menteri Agama, sebab ini adalah berkaitan dengan isu syariah. Kita akan masuk, kita akan bincang dan kita akan tawarkan pindahan yang secara keseluruhan. Tetapi hari ini kita menitik beratkan Section 17 tu harus dipindah. Kebelakangan ini terdapat satu nas kes undang-undang yang telah diputuskan di Mahkamah Persekutuan. Dia mempunyai penghakiman yang secara majoriti, iaitu CTAP and others versus Ketua Pengarah Pendaftaran Negara dalam majoriti dalam penghakiman Mahkamah Persekutuan. Kalau kamu baca, kamu boleh faham. All the yang arif, their hands are tied. Mereka sebenarnya nak buat adil kepada rakyat kita, tetapi disebabkan kekangan. Dalam penghakiman tersebut, dia telah secara langsung atau tidak langsung mencadangkan kepada ahli-ahli politik membuat pindahan dekat parlimen. Namun demikian, pada hari ini kita nampak banyak drama politik dan gerakan, walaupun satu seat pun tak ada, kita bertekad untuk membantu rakyat berdasarkan undang-undang yang sedia ada. Kita nak buat perubahan secara mendalam kepada perkara pokok, iaitu pindahan kepada undang-undang, sama ada dari segi perlembagaan persekutuan atau akta-akta parlimen yang lain. Itu yang gerakan nak offer. Maka hari ini saya pohon bukan sahaja usaha daripada gerakan, saya pohon saudara-saudari yang di dalam rumah mengalami masalah yang sama, iaitu rakyat mahir datang ke gerakan nak dapatkan data-data ini. Biar gerakan jadi frontliner kepada kamu dan kamu jadi tulang belakang, benteng kita.
Tanpa kuasa rakyat, gerakan tidak boleh berlangkah jauh. Dengan adanya sokongan daripada rakyat, kita akan berlangkah lebih jauh untuk kesejahteraan rakyat kita, khususnya dalam isu ini. Kali ini kita menitik beratkan kanak-kanak. Bayangkan kanak-kanak, begitu kesian sekali. Walaupun dalam mulut mereka nyanyi lagu negara ke, suka makan nasi lemak, nilai kemalaysiaan sudah ada, tetapi mereka bukan warga negara. Ada yang identiti pun tak ada, sijil kelahiran pun tak ada, kena tangkap, dianggap sebagai Indonesia. So, inilah langkah pertama hari ini gerakan telah lakukan. Gerakan akan terus berusaha. Kita akan buat satu cadangan bil yang secara komplit, dan hari yang akan datang kita akan lebih berusaha menjumpa orang YB ahli parlimen, dan kita akan jumpa kepada keluarga yang menghadapi masalah ini. Nah, saya pohon Ted dan Acok untuk naik ke pentas. Saya nak tunjukkan ya, satu kiri satu kanan. Nah, ini pada tahun 2017 di bawah kepimpinan Datuk Seri Mas Yukiong, kita telah berusaha membuat permohonan, dan kita tahu masalah dalam permohonan 15A tersebut terdapat banyak kekangan. Ya. Sampai hari ini list saya masih ada lagi 300 masih bukan warga negara, ada nombor IC pun tak ada. Walaupun bukan warga negara, mereka masih ada IC PR, ya. Sampai sekarang pun tak ada. Saya percaya kesian budak-budak ni. Masa tu Datuk Seri Ma tolong orang-orang tua, tetapi kita terima, kita pun terperanjat. Banyak kanak-kanak mengalami perkara yang macam ni, ya. Dan ini juga menunjukkan, bukan ni. Okey, atas lagi. Nah, dalam sidang media bahawa Datuk Seri Ma, kita fahami ada kekangan dari segi guideline apabila membuat permohonan secara registration, ya. Kita akan cadangkan apakah panduan yang bagus, ya, untuk membantu golongan yang ini, ya. So, usaha kita tidak terputus. Dari Datuk Seri Ma sampai sekarang, saya akan ambil alih tugas ni, amanah ni untuk lakukan yang terbaik. Saya akan berbincang dengan ahli-ahli parlimen sama ada pindahan ni kalau telah berjaya dipindah, memberi kesan retrospectively, itu lebih baik. Kalau tak ada, kita kena fikirkan macam mana menolong yang pemohon-pemohon yang sedia ada. Usaha seterusnya kita gerakan akan melakukan yang terbaik yang semungkin. Saya percaya itu saja daripada sidang media saya. Sekiranya terdapat soalan, saya bersedia untuk menjawab. Usaha ni dua kali ganda punya usaha berat lah. Pasal we have to get third party to present this bill. Benar, seperti saya telah nyatakan, kita satu seat pun tak ada. Ya, yang boleh membuat perubahan adalah policy maker, ahli-ahli parlimen dekat parlimen. Kita nak ambil kesempatan ini untuk mengingatkan ahli-ahli parlimen, jangan berpolitik sangat. Fikirkan apa yang sepatutnya membantu rakyat. Dan ini kita akan jumpa. Kalau boleh, dengan izin Tuhan, kita akan jumpa satu persatu. Sampai perhakiman Mahkamah Persekutuan ada menyatakan usaha seseorang YB yang telah menjalankan kempen ini, namun itu tidak direalisasikan dalam parlimen. Perhakiman itu tercatat di sini. Dan saya percaya sebagai ahli parlimen, kita parlimen harus sentiasa ikut perkembangan kehakiman kita. So, gerakan rasa kita adalah potensi policy maker, haruslah membuat apa yang sepatutnya sebagai policy maker. Soalan lain? Yes? Bagaimanakah kehidupan mereka yang datang melaporkan buat masa sekarang, bagaimana kehidupan mereka? Okey.
dalam rate IC ini untuk kanak-kanak, ada yang mereka walaupun mereka dapat rate IC, ada beberapa kategori. Ibu bapa mereka selepas lahirkan anak di luar perkahwinan, ibu bapa mereka telah kahwin. Telah kahwin, ada jagaan dan sebagainya, tak ada masalah. So ada isu kes buangan bayi itu menjadi satu masalah. Itu kita kena ada satu perbincangan yang lebih mendalam. Contohnya saya telah sebutkan JKM, Jabatan Kebajikan. Bagaimana sebab bayi-bayi ini telah dibuang di tepi jalan, ya, di highway pun ada. Yang paling teruk sekali, dosa telah dibuat tetapi mereka terus dengan kegiatan jenayah iaitu tanam bayi tersebut. Ini kalau kita dengar memang menyakitkan. Kanak-kanak adalah khazanah negara. Kalau pendidikan yang betul kita titik beratkan, dia bakal memberi sumbangan yang begitu sangat ternilai untuk negara kita. Jangan pandang rendah kanak-kanak ini. Itulah sebab gerakan mengambil berat perkara ini. Seterusnya, kalau ada soalan. Do you have a timeline untuk semua ni? Okay, we wish before PRU 15th we can complete our task to propose to all the members of parliament the bill what's supposed to be amended. The most important, we will inform all the party components, members of components party, let them understand the issue. And the God willing, I hope it will become one of the manifesto. If this gerakan without assistance from our party component, I think it's very tough for us. Yeah, it is reality because we don't have any seat in parliament, even in Dun. But we are concerned the developments of our country. This is our role as a politician. Yeah.